Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil kitab ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Daripada surah Al-An'am ayat 161 dan 162 yang bermaksud, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam, dan tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah, iaitu Muslimlah. Baik, alhamdulillah yang saya hormati pengurusi Berakyat kita, Datuk Haji Rani, dan yang berbahagia Datuk CEO Berakyat Datuk Said, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Apapun sebelum kita berbicara lebih lanjut atau berkongsian kita lebih lanjut, baiknya kita ni ataupun lebih baik kita melafazkan syukur dalam hati kita, kerana dalam ramai-ramai manusia yang hidup di atas muka bumi ataupun di atas dunia Allah Ta'ala pada hari ini, Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk berkumpul, untuk membaca Al-Quran, untuk mengambil intipati Al-Quran yang apa yang kita baca tadi. Jadi inilah antara nikmat selain pada nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidup ni juga yang kita kecapi pada hari ini. Kita kena perlu bersyukur banyak-banyak. Sebab saya rasa tak silap saya ada staff, mungkin ex-staff Berakyat kita telah meninggal. Dia cik apa nama dia, ada Wak Pari ke siapa nama tadi. Sampai dah ajar dia, mudah-mudahan kita doakan kepada dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi maka peluang yang Allah Ta'ala bagi sehingga kita pada hari ini, seminggu lepas kita dah bertemu dalam online kita ni, 2 minggu lepas sudah kita dah bertemu, 2-3 minggu lepas, sebulan lepas mungkin kita dah bertemu dah. Tapi alhamdulillah, Tuhan iaitu Allah yang mencipta kita, Allah yang mematikan manusia dan menghidupkan kita. Allah tidak mematikan kita pada malam ni, tapi sebaliknya Allah Ta'ala memberikan kehidupan lagi kepada kita. Maka kita kena rasa syukur banyak-banyak, kita kena kembali kepada Allah banyak-banyak. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, adik kakak yang muslimin, muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Kebiasaannya saya tak nak panjang ni 10 minit sebab Imam Basri dah bagi amaran tadi, dia kata 10 minit Syekh. Jadi kebiasaannya pada bulan 8 ataupun bulan Ogos ni, bulan Ogos ni kita rata-ratalah dalam Malaysia ni, masyarakat baik Melayu, India, Cina dan sebagainya, kita duk bercakap pasal isu kemerdekaan. Bahkan Berakyat pun ada kempen Bajalong Gemilang dan sebagainya. Kemerdekaan kita di tanah Melayu ataupun di Malaysia ni, yang pada satu zaman dahulu kita ni pernah dijajah lah oleh Britishnya, di Jepun dan sebagainya. Bahkan diceritakan moyang saya pun pernah bekerja dengan orang British. Kalau dia pernah buat apa, jadi kuli lah, yang membuat jambatan yang merentasi sungai Kelantan di Tanah Merah tu, Guillemard Bridge nama dia tu. Nak ceritanya ada bangsa-bangsa lain yang telah menjajah di Malaysia ni sehingga kita mencapai kemerdekaan pada 57, iaitu orang asing ni keluar balik ke negara masing-masing. Jadi tanah Melayu ni milik kita dan sebagainya lah. Nak cerita lebih kurangnya intipati yang kita boleh ambil, kemerdekaan kita di tanah Melayu kita satu masa dulu, bangsa asing yang menjajah kita. Apa kata kalau kita tengok dari sudut kemerdekaan sejarah daripada sirah Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita, Rasul kita, Rasul penutup dah. Rasul ni dia cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kita ni cerita dia nak memerdekakan dia punya umat manusia ni daripada belenggu syirik, iaitu menduakan Allah Ta'ala. Maka kemerdekaan cerita yang sirah kita boleh ambil pada sirah Nabi ni, bukan bangsa asing yang menjajah waktu Nabi tu, tapi bangsa Arab sendiri. Dan Nabi nak memerdekakan bangsa Arab ni daripada apa? Daripada kemusyrikan, daripada syirik, daripada menduakan Allah Ta'ala.
daripada menyembah berhala kembali menyembah kepada Tuhan yang satu, daripada menyembah api kembali kepada menyembah kepada Tuhan yang satu. Sebab tu tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian, sengaja saya buka mukadimah kuliah ringkas kita pada malam ini dengan membuka dengan baca umur kitab Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kena pastikan ataupun kita kena sedar bahawasanya matlamat hidup kita pada hari ini kita kena tanam balik dalam diri kita. Kita kena tanam balik benda ni dalam hati anak, isteri kita dan sebagainya. Hidup kita ni tidak kerana orang lain, tidak kerana manusia yang paling utamanya, tidak, tapi kerana Allah Ta'ala. Baik kerja buat kita, baik ibadah kita, baik hidup kita, baik mati kita, inilah tujuan kita nak kembali kepada Allah. Bahkan kita sebut Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maknanya kalau kita sebagai manusia, kita kena fikir hidup kita ni kerana Allah Ta'ala, Tuhan yang satu yang telah mencipta hidup kita, mati kita, yang mencipta bumi, langit, dunia dan sebagainya. Baik orang yang non-Muslim sekalipun, dia kena fikir bahawasanya ada yang mencipta dia. Sebab tak ada benda yang tiba-tiba wujud, melainkan ada yang menciptanya. Ada khalik, ada makhluk. Makhluk ni barang yang dicipta, khalik ni benda yang sedia ada dah, jadi dia yang mencipta kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Kita kena puji Allah Tuhan sekalian alam sebab apa? Sebab kita kena sedar kita ni tak ada siapa-siapa pun. Kalau kita nak ego sekalipun, sorry to say lah maksudnya. Maknanya ada sesuatu yang lebih hebat daripada kita, yakni Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kalau kita nak ego hidup atas muka bumi ni, kita kena ingat balik, rupanya ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada kita, iaitu Tuhan sekalian alam. Sebab tu hidup kita, mati kita ni tuan-tuan, tidak lain tidak bukan kerana Allah Ta'ala. Sebab hidup kita ni lah ibadah. Apa benda kita buat pun ibadah. Kita baca Yasin ibadah, baca surah Al-Kahfi ibadah, kita sebut nama Allah Ta'ala ibadah, kita pergi bekerja ibadah, naik motor, naik kereta, segalanya ibadah. Tapi benda tu kena sandarkan kerana Allah Ta'ala. Kerana kalau kita tidak sandarkan niat kita kerana Allah Ta'ala, maka rugi saja-sajalah kita hari-hari berulang jauh, mungkin duduk jauh 60 km, 70 km, tapi kita tidak niat kerana Allah. Tapi aku nak pergi kerja ni, rasa niat hari ni nak pergi ngorak, contohnya lah, tengok-tengok ada orang puji dan sebagainya, contoh. Tapi kalau kita pergi kerja contohnya di Bank Rakyat, Allah Ta'ala pilih kita bekerja di Bank Rakyat ni sebagai institusi perbankan Islam. Satu keuntungan ataupun satu keberkatan Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam ramai-ramai manusia. Allah Ta'ala pilih kita untuk hidup dalam atau bekerja dalam suatu perbankan yang bersandarkan kepada Allah Ta'ala. Perbankan yang bersandarkan pada wahyu Nabi Muhammad. Mana maksudnya riba ni tak boleh. Jadi kita kerja dalam satu bank yang kita tak buat riba, tapi kita ambil cara jalan yang halal. Inilah maksud bahawasanya kita hidup kita, mati kita ni sesungguhnya tak ada orang lain dah, tapi kerana Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Baik. Kemudian lagi, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Kita nak berbalik kepada isu kemerdekaan tadi. Maknanya kemerdekaan ni Nabi Muhammad datang kepada Arab Jahiliyah. Yang pertamanya Nabi Muhammad berdakwah kepada tidak orang lain, tapi kepada pak saudara dia, ahli keluarga yang terdekat dulu. Tapi hakikatnya ujian di atas nak menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam tidak semudah apa yang kita sebut di mulut. Boleh jadi apa yang kita sebut benda baik ni orang tak suka, boleh jadi apa yang kita buat benda yang baik ni orang tak suka. Tapi sebab itulah lumrah ataupun fitrah, Allah nak jadikan satu cerita pengajaran kepada kita. Tak semua apa benda baik yang kita buat ni orang suka. Tapi benda ni Nabi Muhammad teruskan. Apabila Nabi Muhammad dapat wahyu balik, berjumpa dengan masyarakat dia, kemudian Abu Lahab pula dengar Nabi Muhammad itu bercerita pasal Tuhan yang satu, kena tinggal segala benda-benda yang haram dan sebagainya, maka Abu Lahab sumpah Nabi Muhammad, taballak ya Muhammad, celakalah kamu Muhammad. Sampai tahap tu Abu Lahab ni menyumpah Nabi Muhammad Rasul kita. Kalau kita dengar cerita ni pun rasa sedih, sebab dia Rasul kita, Nabi kita. Jadi turunlah satu surah Al-Masad ataupun Al-Lahab. Allah Ta'ala mencela Abu Lahab ni, tabat yada Abi Lahab, maka telah celakalah kamu Abu Lahab. Nak ceritanya apabila Nabi balik,
supaya tinggalkan segala kemusyrikan, supaya Nabi nak cerita bebaskanlah diri kamu daripada benda-benda syirik, kembalilah kepada Tuhan yang satu, kembalilah tinggallah segala dosa, zina dan sebagainya. Maka ini cabaran Nabi Muhammad. Nak ceritanya kemerdekaan Nabi Muhammad telah bawa 1400 tahun dahulu dah. Kita kena ambil perhati bahawasanya kadang-kadang amalan syirik ni masih berlaku lagi dalam masyarakat kita. Tak kira lah jumpa pawang dan sebagainya. Pawang, kita pergi rumah pawang tu tahu dah nak cerita, okey mari ni sebab-sebab ni. Macam mana dia boleh tahu? Mana nak cerita ada something yang bagi tahu kat dia, kita duk mengamalkan benda syirik dan sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad, antara dia punya wahyu ataupun tujuan Nabi Muhammad nak melepaskan diri kita daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Maka kita kena cek balik dalam hati kita ni. Boleh jadi kita ni ada melakukan syirik kecil, boleh jadi kita ni ada melakukan syirik besar. Yang tu na'udzubillah min zalik. Sebab kita kena selalu sentiasa memperbaharui kalimah syahadah kita. Koklah kita bercakap ni, kita yakin ubat ni confirm dapat menyembuhkan aku. Kita tak kata insya-Allah ubat ni boleh, kita ikhtiar, mudah-mudahan jadi asbab untuk kita sembuh. Bahkan yang menyembuhkannya Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebut sekiranya dia sakit, fahuwa yashfin. Mana dialah yang menyembuhkannya. Nak cerita apa-apa benda, kita hanya mampu berikhtiar, kita hanya mampu berserah kepada Allah Ta'ala. Maka antara lain tujuan Nabi Muhammad ni nak cerita bahawasanya dosa pahala ni wujud, syurga neraka ni wujud dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, sebelum mengakhiri dalam 2-3 minit lagi, dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Ta'ala guna kalimah dzalika. Ayat yang kedua tu, dzalika ni kalau kita belajar ataupun mengaji bahasa Arab, dzalika ni benda yang jauh, yang tak ada depan mata kita. Benda yang ada depan mata kita ni sebut hadzal kitab. Kitab ni yang ada depan mata kita ni. Tapi Allah Ta'ala sebut dzalika, kitab yang jauh dengan kita. Sebab apa? Antara dua pengajaran yang kita boleh ambil daripada penggunaan kalimah ni ialah dzalika ni. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah yang jauh Al-Quran tu? Bukan Al-Quran yang jauh pada hati kita, tidak. Tapi sekiranya kita menjauhkan diri kita daripada Al-Quran, boleh jadi kita ni jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Boleh jadi kita jauh daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi kita ni mensyirikkan Allah Ta'ala, kita ni mencela Allah Ta'ala, kita menghina hukum hakam Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan satu lagi nak cerita jauhnya Al-Quran ni, dia punya konsep Al-Quran ni, cerita-cerita dalam Al-Quran ni jauh bahawasanya syurga neraka ni benda yang tak nampak di mata kita, kecuali ada Nabi Muhammad SAW cerita kepada kita melalui wahyu Allah Ta'ala kepada dia, kepada baginda. Maka Nabi Muhammad cerita bahawa syurga neraka ni ada. Kita percaya Isra' Mi'raj Nabi melawat ziarah syurga, ziarah neraka dan sebagainya. Nabi Muhammad datang nak cerita kepada kita ada dosa pahala. Benda yang tak nampak dosa pahala ni. Kalau nampak dosa kita ni, confirm dah kita tak pergi mana-mana dah. Kita duduk berkurung lama dah, PKP lama dalam rumah. Kalau Allah Ta'ala nak buka aib kita, dosa kita. Tapi kita kena yakin dosa pahala ni ada yang mencatatnya. Allah Ta'ala ambil kira semua. Jadi matlamat Nabi Muhammad ialah, konsepnya kita kena faham bahawasanya matlamat Nabi Muhammad datang kepada kita ialah nak supaya kita selamat hidup dunia akhirat. Supaya akidah kita yang pertama-tamanya, yang kita kena mesti mengakui tak ada Tuhan dah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah antara matlamat Nabi Muhammad datang kepada kita dengan wahyu Allah Ta'ala kepada dia. Maka kita kena terima bahawasanya tak ada Tuhan dah melainkan Allah, kecuali tak ada Tuhan dah kecuali Allah lah sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Dan yang kedua, kita boleh ambil pengajaran bahawasanya Al-Quran ini merupakan kitab yang paling suci, yang paling lengkap, menjadi petunjuk kepada kita. Bahkan kalau kita tak guna Al-Quran sebagai petunjuk, saya yakin dan percaya hidup kita tidak akan selamat dunia akhirat. Kerana Al-Quran lah menjadi petunjuk kepada kita, buku panduan kepada kita, kitab panduan kepada kita. Kalau kita tak guna buku panduan, hatta dalam berayat sekalipun, ada beratus-ratus GPU, kalau tak guna confirm dah kena amla lah, kena apa nama ni, macam-macam lah ada fraud dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni menjadi petunjuk kepada diri kita dan kepada hati kita. Baik, saya rasa saya tak nak panjangkan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik jadikan pengajaran. Kalau ada silap salah daripada saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini kita boleh sampaikan kepada orang lain walaupun sedikit. Balighu anni walau ayah.
walaupun sedikit kita sampaikan, mudah-mudahan itulah ilmu yang bermanfaat, boleh jadi modal atau bekal kepada kita. Dan kita kena bercita-cita untuk mati dalam keadaan kita beriman, Islam dan bertakwa kepada Allah, dan bercita-cita untuk mati kita akhirnya Allah Ta'ala letak kita dalam syurga, insya-Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.